Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita digemparkan dengan satu lagi isu yang pasti hangat. Pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia yang meminati politik. Sudah pasti masing-masing mempunyai parti, mempunyai calon yang disanjungi, yang diminati, yang diangkat sebagai calon dan parti terbaik untuk memimpin kerajaan Malaysia. Hari ini daripada agenda Daily yang bertajuk, adakah Syed Saddiq akan tarik diri selepas keputusan kes mahkamah? Walaupun berita ini bertarik pada 28 Oktober, namun ini sangat menggemparkan. Adakah Syed Saddiq akan tarik diri selepas keputusan kes mahkamah? Berita sepenuhnya. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi tamparan kepada Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang sedang bersiap sedia untuk masuk dalam PRU ke-15 pada 19 November. Penyandang kerusi Parlimen Muar itu berdepan situasi yang agak sukar selepas keputusan mahkamah tidak memihak kepadanya pada hari itu, yaitu 28 Oktober, apabila perlu membela diri dalam 4 pertuduhan, termasuklah pecah amanah dana berjumlah RM1 juta. Wow! Bagaimanapun persoalan timbul, sama ada Syed Saddiq akan mempertahankan kerusinya di Muar pada PRU 15 nanti selepas keputusan tersebut. Ia amat bergantung kepada penduduk di Muar, sama ada beliau berjaya untuk mempertahankan kerusi itu jika dipilih bertanding nanti. Namun yang lebih penting, saya orang parti dan prinsip menjadi perkara utama dalam politik, katanya dipetik laporan BH selepas keputusan diumumkan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid. Terdahulu, mahkamah mengarahkan Syed Saddiq untuk membela diri selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Pada 27 September lalu, pendakwaan menutup kes Syed Saddiq selepas 30 saksi selesai memberi keterangan dalam perbicaraan yang bermula pada 21 Jun lalu. Saksi terbabit termasuklah ibu bapa Syed Saddiq, yaitu Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz dan Syed Abdul Rahman Abdullah Asagov, serta bekas penolong bendahari Armada Bersatu, Rafiq Hakim Razali, selain 3 pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Muhammad Syamezi Sulong, Nurul Hidayah Kamarudin, dan Asbi Munib. Pendakwaan juga menawarkan 13 saksi kepada pembelaan, termasuk 2 pegawai forensik SPRM, Moses Anak Lawrence dan Wan Zulkifli Wan Juso, serta rakan Syed Saddiq, Muhammad Amshar Aziz, Nur Ali Najwan, dan Muhammad Suhaimi Yahya. Syed Saddiq yang berumur 29 tahun itu berdepan 4 tuduhan, bukan 1, 2, atau 3, namun Syed Saddiq berdepan 4 tuduhan. Yang pertama, didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana 1 juta melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Penyandang kerusi Parlimen Muar itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2 pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri, yaitu wang RM120.000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise.
dengan menyebabkan Rafiq melupuskan uang tersebut. Syed Saddiq juga didakwa melakukan perbuatan itu di Melayan Banking Berhad, Jalan Pandan 36E, Taman Pandan Jaya, antara hingga 8 hingga 21 April 2018. Beliau juga berdepan dua pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan uang haram, yaitu memindahkan uang masing-masing 50.000 dalam akun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akun Amanah Saham Bumi Putra yang juga miliknya, hasil aktiviti haram. Syed Saddiq dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Ini pasti berita yang tergempar untuk semua peminat Syed Saddiq, pengikut Syed Saddiq dan juga pengikut muda, bahkan kepada semua ahli politik di Malaysia. Dan tidak sepatutnya berkelakuan sebegitu. Kalau tidak, saya tak peduli walaupun nanti orang kata Anwar ini anti ulama, sebab ulama itu sendiri telah membuat keadaan yang tidak sepatutnya kepada Anwar Ibrahim. Siap kata saya anti ulama, yang saya anti adalah orang politik yang bertopengkan agama. Orang politik yang bertopengkan agama ditujukan kepada Abdul Hadi Awang. Saya pastilah Abdul Hadi Awang, jika beliau dengar ucapan ini pasti pening kepalanya. Tapi ada betulnya juga apa Anwar Ibrahim cakap. Dia difitnah oleh Abdul Hadi dan juga Muhyiddin Yassin. Sudah pasti kalau kamu pun difitnah, kamu akan melawan, kamu akan membuat kenyataan bahwa itu adalah fitnah. Kecuali kalau benda itu betul, tapi ini tak betul. Media sebelum ini melaporkan Abdul Hadi dalam satu kenyataan mendakwa wujud satu muslihat antara UMNO serta Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU 15. Betul atau tidak memang ada muslihat ini? Kenyataan sama turut dikeluarkan Muhyiddin yang mendakwa terdapat kemungkinan wujud kerjasama antara kedua-dua pemimpin itu selepas pilihan raya bagi membentuk kerajaan. Memang sangat mengejutlah tuan-tuan dan puan. Kalau betul-betul PH dan juga Barisan Nasional akan kerjasama, sudah pasti yang lain confirm sudah kalah. Mungkin ada sebab kenapa Muhyiddin Yassin dan juga Abdul Hadi membuat kenyataan seperti ini. Ini betul-betul mengejutkan lah tuan-tuan dan puan. Tapi kalau mereka bekerja sama, coba kita pikir. Kalau Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi mengadakan kerjasama politik, menjalinkan gabungan kah, pakatan kah, apa pendapat Anda? Adakah itu satu gabungan yang relevan untuk membentuk kerajaan, ataupun keputusan yang tidak relevan untuk Anwar Ibrahim sendiri? Sebab pada ketika ini Anwar Ibrahim adalah salah satu nama yang dikatakan akan menjadi Perdana Menteri. Banyak yang setuju, banyak yang memilih Anwar Ibrahim. Walaupun dalam masa yang sama kita kena terima hakikat bahwa ramai juga menolak Anwar Ibrahim. Tetapi hari ini aku nak kongsi dengan kamu bahwa Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim itu kita boleh lihat perbezaan mereka pada masa ini. Zahid Hamidi mempunyai kes mahkamah. Ada yang kata beliau ini nak percepatkan PRU 15 sebab nak tutut kes mahkamah beliau sekiranya mereka menang. Namun bagi Anwar Ibrahim banyak yang sokong beliau. Ya, siapa tidak kenal Anwar Ibrahim, bekas Menteri Keuangan terbaik, pernah di Iktilaf Dunia, pas itu pernah membuat bayaran RM 10 bilion hutang kerajaan dalam tempo hanya setahun. Jadi teman-teman puan, kita melihat Anwar Ibrahim adalah salah satu Perdana Menteri yang calon Perdana Menteri yang kita boleh lihat layak. Teman-teman puan, saya tidak menyokong Anwar, saya tidak juga menyokong Zahid. Apapun kita menanti apa yang akan terjadi selepas PRU 15, siapa yang bakal menjadi kerajaan. Berita hari ini daripada PRU 15, mana bukti saya pakat dengan Zahid. Jadi ini adalah kenyataan daripada Anwar bahwa beliau tidak bekerja sama dengan Zahid.